Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dihimpunkan kita di dalam musalla Madrasah Ad-Dirasah Ad-Diniyah As-Salamiyah. Lebih-lebih lagi kita dihadiri oleh Walid Al-Malik Al-Alim Al-Allamah Walid Al-Malik, salah seorang daripada orang yang bergerak bersama dengan kita di seluruh Malaysia ni, yang mana beliau adalah daripada zuriatnya Tuku Paluh. Tok Pulau Manis, Tok Pulau Manis. Bukan Tok Pulau. Tok Pulau Manis. Tuan Hikam. Tuan Hikam. Masya Allah hari ini. Tuan Hikam. Zuriat daripada Tuan Hikam. Tok Pulau Manis. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Jadi InsyaAllah mana dah kita mendengar alunan daripada qasidah yang pada malam ni tuan bagi qasidah ni ada di sini. Nah, Tuan Walid Al-Malik yang selalu kita dengar, tak biasa kita berjumpa. Hari ini kita diziarahi. InsyaAllah pada malam ni pun saya nak bercakap tentang qasidah. Saya minta izin lah. Boleh ya? Minta izin hurai kalau silap kepahaman saya tu saya minta teguran daripada ni. Jadi insyaAllah mana kita dengarlah mana apa maksud daripada apa yang dibawa oleh oleh tuan pengarang qasidah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk wujudku bayanganmu. Usah lari mengejar bayanganmu, henti langkah jika kau sedar, tunduk bersimpuh hadap dirimu, dirimu adalah bayangannya. Usah lari mengejar bayanganmu. Maksud usah lari mengejar bayanganmu, ma'ruf bagi kita bahawa seluruh alam semesta yang Allah Ta'ala zuhirkan, yang ni hanyalah kenyataan ataupun bayang-bayang. Bayang-bayang iaitu menunjuk atas tuan bayang, penceritaan. Dan bagi orang yang nampak bayang-bayang, itu membuktikan wujudnya tuan bagi bayang. Adapun diri bayang-bayang, itu khayal sahaja. Jadi jangan kita bersungguh-sungguh seolah-olah mengejar bayangan benda yang tak wujud pun. Tak wujud pun. Benda yang tak ada berkesudahan. Benda yang tak ada apa pun. Jadi, Allah Ta'ala zuhirkan bayang-bayang tersebut untuk menyatakan bayang-bayang itu seluruh makhluk lah. Henti langkah jika kau sedar. Apabila kita menyedari keadaan tersebut, berhenti langkah. Seolah-olah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kullun nasi niyamun idza matu intabahu. Tiap-tiap manusia tidur semua. Tahu tidur, tak sedar. Dia tak menyedari. Bila mereka akan menyedari, idza matu intabahu. Bila mereka mati, intabahu. Baru mereka akan menyedari. Mati macam mana? Mati yang disebutkan itu iaitu mati maknawi. Apabila kosong diri kita, yang nyata hanya zat, sifat, asma, af'al yang kita sebagai kenyataan.
Ini baru orang panggil sedar diri. Sebagaimana Nabi biasa berkata kepada Abu Bakar, kepada sahabat, siapa-siapa yang nak tengok manusia yang mati yang berjalan, tengoklah kepada Abu Bakar. Ya. Sebab apa yang ada pada Abu Bakar, yaitu apa yang ada pada kamu wahai Abu Bakar, Allah dan Rasul. Jiwa Abu Bakar, Allah dan Rasul. Dan ini hanya kenyataan. Jadi mana henti langkah jika kau menyadari. Tunduk bersimpuh hadap dirimu. Jadi bila kita menyadari, rendahlah diri kita. Biar kita duduk dalam keadaan hina, fakir, dhaif, lemah. Jangan kita merasa lebih. Jangan kita merasa kehebatan kita. Sebab duduk kita hanya mazhar, hanya penceritaan tentang Allah Subhanahu wa taala yang ma'ruf bagi kita, kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah satu perbendaharaan tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafa, aku kasih bahawa aku dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku jadikan makhluk untuk apa? Liya'rifani, supaya mereka mengenali akan aku. Ini amanah yang Allah Taala berikan. Rendahkan diri kita, kosongkan diri kita. Dirimu adalah bayangannya. Paham? Diri kita ni adalah bayangannya, penceritaan dia, kenyataan dia. Bayang-bayang tak akan boleh tak akan boleh terlepas daripada Tuhan bagi bayang. Kita hidup di atas dunia, kebanyakan manusia ni merasai seolah-olah segala apa yang ada pada dia adalah daripada usaha ikhtiar dia, daripada kelebihan yang ada pada diri dia. Sedangkan hakikat apa yang berlaku di dalam kehidupan kita hanyalah kenyataan, hanyalah penceritaan a'yan sabitah. Yang mana a'yan sabitah itu adalah penceritaan sifat penceritaan zat penceritaan daripada hakikat kunhu zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayang-bayang tak boleh terlepas daripada Tuhan bayang. Kalau bayang-bayang tak boleh terlepas daripada Tuhan bayang, peringkat permulaan kita mengaji ilmu ni untuk kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, kita mengaji tauhid, wujud, qidam, baqa, apa semua. Bagi ada farak, ada perbezaan yang mana qadim, yang mana muhaddas, yang mana Tuhan, yang mana makhluk, yang mana khalik, yang mana makhluk. Bagi ada beza. Tetapi bila kita berterusan, kita berselawat, kita mengaji, kita ada rabithah dengan guru, bermakna di sini sampai seseorang tadi kepahaman tersebut tak terpisahlah di antara khalik dengan makhluk. Sebesar zarrah pun segala apa sesuatu tak akan terlepas daripada ta'aluk sifat qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Qudrat iradat berta'aluk ala jami'il mumkinat, di atas seluruh benda mungkin. Jadi sesuatu benda yang berlaku yang kita sekarang di sini hanya kenyataan, hanya bayang-bayang, hanya penceritaan dia sahaja. Tak lain, tak bukan. Jadi mana bayang-bayang tak boleh pisah daripada Tuhan bayang. Kita ni mazhar penceritaan dia. Yang disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada maqam faragh, ada maqam jama'. Yang mana jama'? Allah Ta'ala sebelum wujud makhluk, dia kanzan makhfi. Banyak kita dah belajar ya, kanzan makhfi. Jadi dia tu wujud. Tapi nak menyatakan wujud dia belum nyata lagi, makhluk tak ada lagi. Perlu ada satu benda, orang panggil kalau istilah kita mengaji tauhid dipanggil muta'allaq bagi hukum. Tempat menyatakan hukum. Ya. Selalu saya bagi misal, kalau babi itu, biar ada majlis ilmu. Kalau babi itu nak haram macam mana? Diri babi tak haram. Makan babi itu baru haram. Sentuh babi itu baru najis. Baru kita kena basuh. Kalau tak sentuh babi, mana muta'allaq hukum, tempat sangkut hukum tu di mana? Disentuh, dimakan. Baru nyata. Jadi Allah Ta'ala tu wujud. Allah Ta'ala zuhirkan makhluk. Yang pertama Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad, laulaka ya Muhammadu ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan kerana kamu ya Muhammad, ma khalaqtul aflaka. Aku tak akan ciptakan seluruh alam semesta. Jadi segala alam semesta ini orang panggil maujud. Jadi ada wujud, ada maujud. Jamak di antara wujud dan maujud, gabungan di antara wujud dan maujud. Pahaman
tak terpisahlah di antara khalik dengan makhluk. Ya tauhid kita mengaji memang macam tu. Yang kita merasai dalam jiwa kita tak terpisah di antara khalik dengan makhluk. Walaupun sebesar zarrah, walaupun satu saat, itulah dipanggil dengan pahaman wahdatul wujud. Salah ke wahdatul wujud? Jadi bayang-bayang dengan Tuhan bayang. Ya, ini ibadat. Jangan tempuh sempadan laisa. Oh, kita mengaji dalam tauhid, Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dalil dia laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un. Jangan tempuh sempadan laisa. Penceritaan tadi, macam mana saya nak cerita panjang payah juga ya, dalam martabat 7, zuhir satu persatu tajalli Allah Subhanahu wa taala sampailah kepada wujudnya kita. Jangan sampai satu tahap jadi yang ni rahsia Allah Subhanahu wa taala sampai ada yang mengaku akulah Allah, akulah Muhammad. Bagi ada beza, yang bayang-bayang tetap Tuhan bayang. Sebagaimana sebutkan dalam kitab Al-Manharus Shafi, yang Allah itu tetap Allah walaupun turun kepada serendah-rendah tajalli dia. Tajalli af'al yang paling bawah sekali turun mana menyatakan tajalli af'al, yang Allah tetap Allah, yang khalik, yang makhluk tetap makhluk walaupun dia naik tarakki dia dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala setinggi-tinggi martabat, dia tetap makhluk. Bagi ada beza. Jadi jangan kita langgar ya. Rasulullah ada mengajar kepada kita syariat. Syariat yang perlu kita jaga. Ya, laisa kamisi syai'un. Allah Taala itu bukan ada bandingan. Allah Taala itu bukan boleh dipikir. Ada yang mengaku jadi Allah, ada yang mengaku jadi Muhammad, ni macam mana ni? Hayang ni pahaman macam ni yang kita tak mau. Yang menjadi fitnah kepada perjalanan orang-orang yang sebenar, yang ingin menceritakan amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala ada di bahu insan. Tiap-tiap insan tu ada. Menjadi fitnah. Itu yang nasihat daripada yang mulia, jangan tempuh sempadan laisa. Pasti langkahmu akan tersasar. Tersasar mana bukan duduk di sebenar. Kan? Kita ada syariat. Dia ada syariat, ada tariqat, ada hakikat, ada ma'rifat. Yang mana ilmu syariat, kita belajar, kita simpan, kita paham. Jadi kalau ilmu syariat, kalau kita zuhirkan, ilmu syariat yang perlu dizuhirkan. Adapun hakikat, kita mengaji, kita simpan, kita rahsia tajalli Allah Subhanahu wa taala tak boleh dibuka. Kalam-kalam yang tak munasabah, kita nak menyatakan kepada orang ramai yang bukan ahli dia, yang bukan berhajat kepada untuk mencari kebenaran, yang ini haram hukum dia. Jadi menyebabkan langkah akan tersasar. Kalau macam tu, macam mana cara dia? Untuk kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Taala ni nak nampak tak boleh, nak fikir pun tak boleh kita fikir. Pandanglah alam jua dirimu. Pandang alam. Apa mana alam? Masih Allah. Barang yang selain daripada Allah Ta'ala. Pandang. Dan jua dirimu. Kenapa dirimu? Ini orang panggil khusus. Dia orang panggil amun umum yang dia khususkan. Kalau alam tu umum. Kalau insan, diri kita tu insan, itu khusus. Sebab rahsia Allah Subhanahu wa taala ni seluruh alam semesta, tetapi yang melengkapi rahsia Allah Subhanahu wa taala ni insan. Pandanglah alam jua dirimu. Kenapa sebut pandang? Pandang di sini sebab ni orang panggil istilah dia syuhud. Syuhud ni pandang dengan apa? Pandang dengan mata hati. Bukan pandang dengan mata yang ada di kepala kita ni. Kalau pandang dengan mata kita ni tak tembus. Tapi kalau kita pandang dengan mata hati, pandanglah alam jua dirimu. Semua ternyata wajahnya. Jadi alam ni macam mana zuhirnya alam? Sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, laulaka ya Muhammadu ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan kerana kamu ya Muhammad, ma khalaqtul aflaka. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebagai biji benih untuk menzuhirkan rahsia Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya seluruh alam semesta ni sudah sebagaimana di dalam kitab Ad-Durrun Nafis, dia kata mesrakanlah olehmu akan pandangan pada Muhammad di sini seperti mana mesranya air di dalam batang kayu. Mesra tak? Tak ada satu benda pun terlepas daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pandang kepada zuhir
mata kita, kita tak nampak. Tapi kalau pandang dengan mata hati kita, ini ad-durun nafis. Permata-permata yang mahal. Yang Allah Ta'ala zuhirkan. Supaya kita mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana? Pandanglah alam jiwa dirimu, semua ternyata wajahnya. Apa wajah Allah? Wajahnya. Wajahnya wajah Allah. Maksud kata wajah Allah, fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana kamu berhadap, di situ wajah Allah. IC kita, semua yang ada apa? Gambar kan? Gambar muka kita. Dia tak ada bagi gambar lain. Bermakna, di muka tu tempat mengenal. Jadi, kalau alam ni sebagai wajah Allah, alam ni sebagai tempat mengenal kenyataan, pembuktian tentang wujudnya Allah Ta'ala. Hidup kita cari keyakinan tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan cari Allah. Cari Allah Ta'ala tak jumpa. Tetapi rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajhullah tadi di mana? Yang lengkap dia di diri kita masing-masing. Sebagaimana Tok Sanggul kata syair apa? Bukan susah mencari bilah ada pada buluh. Bukan susah mencari Allah. Rahsia Allah ada pada tubuh. Pada tubuh kita. Bagi orang yang mempelajari, yang mengenali rahsia Allah Ta'ala ni, yang dipanggil Al-Haq, rahsia Nur Muhammad SAW, sudah habis semua. Tinggal lagi terbuka tak terbuka. Jadi seluruh alam semesta ni, tempat memandang keyakinan kita tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang bersifat, yang bernama, yang berbuat. Pandang. Jadi maksud kata syuhud. Hari-hari kita syuhud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita faham. Takut kita baca-baca, mulut kita baca. Hati kita tak mengetahui apa sesuatu. Bermakna iqrar kita ni salah. Jadi syuhud, kita belajar. Wujudku bayanganmu, macam tadi. Wujudku wajahmu. Wujud kita ni bayangan, kenyataan, penzuhiran, penceritaan Allah. Wujudku wajahmu. Apa mana? Tempat mengenal diri kita ni, tempat mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila wujudku wajahmu bermakna kita jadi mawujud, Allah pula jadi wujud. Kenapa? Sebab hancur diri kita, kosong diri kita, yang wujud hanya tinggal sah saja. Allah Ta'ala sah. Bukan ada yang lain dah. Okey? Yang seterusnya, bukan aku dirimu, kita bukan Allah. Kita bukan Allah. Kita bukan Muhammad. Yang Nabi Muhammad SAW itu orang panggil nisbah kepada Allah. Sebab dia tajalli yang pertama. Wujudnya nisbah. Dia zilul awal bagi Allah Ta'ala. Bayangan yang pertama bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu lahirnya Nabi Muhammad SAW atas dunia. Ada bayang-bayang. Nabi Muhammad tak ada bayang-bayang. Sebab dia zilul awal. Yang kita nisbah pada Muhammad, kita zilul sani. Tubuh kita dah bayang-bayang, kita pun ada bayang-bayang. Betul tak? Jadi kita zilul sani bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nisbah kita hanya nisbah kepada Muhammad. Hubungan rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW yang dipanggil dengan Sayyidul Wujud, Sahibul Wasilah. Itu. Jadi wujud kita bukan aku dirimu, kita bukan Allah, ku sekadar ceritamu sahaja. Kita penceritaan, pembuktian yang bahawa Allah Ta'ala tu yang yang azim, yang qadir, yang murid, yang segala-galanya. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan aku dirimu, aku sekadar ceritamu. Kau tiada pada si buta. Benda orang yang mengenal di Allah Subhanahu Wa Ta'ala macam-macamnya. Sebagaimana hikam sebut apa? Mana al-waslu ilallah al-ilmu bih. Al-waslu ilallah al-ilmu bih. Orang yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni ialah al-ilmu bih. Pengetahuan tentang ketuhanan. Jadi pengetahuan kita ni macam mana? Ada orang yang tak mengaji sifat 20. Wallahualam kita serah. Mereka ahli syahadah. Mereka umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan mereka ni pun termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala angkat. Jadi ahli syurga juga. Mereka ahli syahadah. Ada orang yang Allah Ta'ala pilih dalam kepahaman dia dalam sifat 20. Ya, Alhamdulillah. Allah Ta'ala buka kepahaman. Jadi dia kenal Allah Ta'ala melalui setakat sifat 20. Ada orang yang Allah Ta'ala buka dalam sudut mengenali sudut rasa. Mengenali batin bagi zuhir Nabi Muhammad SAW, batinnya Nabi Muhammad SAW. Sebab rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan putus. Ma'rifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan putus. Abadinya Allah melalui rahsianya Nabi Muhammad hatta dunia kiamat sekalipun tetap berkekalan sampai di syurga, sampai di neraka nanti.
Ya, hanya tu rahsianya Muhammad SAW. Jadi ada orang yang Allah Ta'ala buka macam tu. Jadi mana kalau tak ada langsung ilmu, kepahaman tentang rahsianya Muhammad SAW, jadi mereka tak nampak. Rahsia syuhud Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, syuhud kepada kebesaran, memandang kepada Muhammad, jadi wahdatul syuhud, jadilah pahaman wahdatul wujud. Tapi bagi orang yang buta, orang yang tak kenal, yang ni tak tahu. Kau tiada pada si buta, engkau nyata pada yang tahu. Siapa-siapa yang diberi ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Siapa yang Allah Ta'ala bukakan kepahaman ilmu, di sini mereka akan nampak betapa besarnya, betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jiwa mereka kosong, kerinduan di dalam hati mereka. Ya, kerinduan di dalam hati, ingin bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawman nalqaka wa anta radin anna. Minta Allah Ta'ala ridha pada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tajalli. Tajalli berlakulah tajalli Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas dunia dan di hari akhirat nanti insyaAllah. Jadi sambil ringkas insyaAllah. Dan seterusnya, kau tiada pada si buta, engkau nyata pada yang tahu, di balik mata kau yang memandang. Di balik mata. Bukan di mata ni. Kau yang memandang, apa dia? Kau yang memandang. Sebenarnya, Allah Ta'ala memandang penceritaan dia. Segala ahwal yang berlaku ni ahwal semua yang berlaku ni, semua penceritaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kita bangga, aku hebat, aku segala aku di sini, di mana? Sebenarnya Allah Ta'ala memandang. Allah Ta'ala menyatakan sifat jalal dia, sifat jamal. Siapa makhluk yang Allah Ta'ala pilih, siapa makhluk yang Allah Ta'ala singkirkan. Di balik mata kau yang memandangku, hilanglah aku, nyata wujudmu. Ketika tu, hilanglah diri kita, nyata wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi kita wujud. Mana wujud? Wujudku bayanganmu. Lah ni, mawujud. Habis. Yang nyata wujud itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, sekarang dah nyata dah. Terlampau nyata. Tak berhajat kepada dalil. Dia bukan kanzan makhfi dah. Allah Ta'ala bukan kanzan makhfi sekarang. Allah Ta'ala terlampau nyata senyata-nyatanya. Bagi orang yang terbuka basirah mata hati dia, sudah nyata sangat. Hilanglah aku, nyata wujudmu. Itulah makna yang belakang ni ulangan-ulangan sahaja ya. Jadi makna inilah sedikit yang mudah-mudahan ini atas kepahaman saya. Kalau ada kekurangan saya minta teguran daripada ya. Yang inilah makna, mudah-mudahan dapat kita mengambil manfaat dengan apa yang saya sampaikan. Dan lagu ni banyak di situ kita dengar selalu, memang syahadulah kali pertama kita dengar. Kalau kali pertama mendengar boleh mengalir air mata kita. Ya? Memang makna yang tersirat yang begitu dalam bagi orang yang ada perjalanan di dalam hati dia menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala cukup besar. Nasihat untuk kita dan mudah-mudahan inilah kepahaman yang Allah Ta'ala beri. Dan saya setakat itu dululah apa yang nak saya sampaikan pada hari ini, sebab kita sebentar lagi memberi laluan kepada mana yang mulia Walid Al-Malik. Kita minta dia nasihatkan kita, beri penjelasan mana ilmiah. Mudah-mudahan makin kita mahabbah kepada Allah, makin kita mahabbah kepada Rasulullah, makin timbul kerinduan yang cukup kuat, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Jadi setakat itu yang dapat saya sampaikan, yang mana benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana kekurangan daripada kelemahan saya sendiri, sama kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.